Hai korang. Korang tahu tak apa yang terjadi tu? Nampak dia orang macam stres kan? Tapi, apa itu stres? Kalau korang nak tahu, jom tengok video ni. Okay, apa itu stres? So, korang tahu tak sebenarnya stres ni boleh diertikan sebagai satu tindak balas fizikal, mental dan emosi apabila seseorang duduk di dalam situasi yang tertekan dan melampau. Hal ini menyebabkan seseorang itu mengalami stres dan pelbagai faktor akan melit kita kepada stres. Sekarang, korang tak ada idea tak apa pula maksud kebimbangan? Kebimbangan ni adalah satu keadaan di mana seseorang itu merasa takut, risau atau tidak selesa mengenai sesuatu perkara yang mungkin terjadi di masa hadapan. Akan tetapi beliau sendiri tidak pasti bahawa perkara itu akan terjadi. So sekarang kita akan lihat perbezaan antara stres dan juga kebimbangan. Stres adalah satu reaksi tubuh terhadap tekanan nyata. Manakala kebimbangan adalah satu perasaan takut dan risau terhadap satu perkara yang belum pasti terjadi. Oi, Mun. Kenapa Mira? Okey tak? Saya susah lah Mira jadi nak tidur. Saya tak tahu kenapa. Awak fikir apa je 2-3 hari ni? Saya ada masalah keluarga. Jadi semua benda tu menjadi satu stres kepada saya. Jadi saya susah nak relax. Tak apa, lepas ni awak bolehlah kongsi dengan saya. Okey. Sebentar tadi menunjukkan kesukaran untuk tidur merupakan tanda stres akibat kebimbangan, contohnya tekanan dalam peperiksaan. Keprihatinan dan sokongan sosial terhadap individu tersebut amatlah penting untuk mereka meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi cabaran mental. Azriana, makanan nampak sedap. Jom kita order. Tak apalah Nas, saya tak ada selera lah nak makan. Tapi, saya dah perasan. Awak dah 2-3 hari tak makan. Awak sakit ke? Lately ni fikiran saya serabut. Semuanya bercampur aduk. Awak ada masalah? Nak share dekat saya? Mana tahu saya boleh bantu? Kesimpulannya, situasi ini menunjukkan bahawa stres dan kebimbangan boleh menjejaskan selera makan. Mengajak rakan untuk berbincang membantu meringankan beban fikiran dan menguatkan hubungan persahabatan. Nat, awak dah study ke? Saya risaulah exam minggu depan. Saya rasa macam tak boleh buat je. Tenang Mira, cuba tarik nafas dalam-dalam, hembus perlahan. Ada rasa lega sikit tak? Adalah juga rasa lain. Tapi risau tu mesti ada. Macam ni, kita belajar setiap hari sikit-sikit, satu hari satu topik, insyaAllah kita boleh. Bagus juga tu. Rasa kurang beban kalau buat macam tu. Kalau macam tu, jom belajar sama-sama. Ujian seringkali membawa beban yang besar. Kebimbangan mungkin timbul daripada rasa takut dan tidak memenuhi harapan diri atau orang lain. Ataupun mungkin juga kerana kurang persediaan. Tekanan ini boleh menyebabkan kesukaran untuk fokus atau tidur dan mempengaruhi prestasi akademik seseorang. Duit tak cukup ni. Macam mana nak survive? Tak apalah. Korang, situasi tadi menunjukkan pelajar tersebut stres disebabkan masalah kewangan. Apabila kewangan terhad, individu mungkin berdepan kesukaran untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan dan keperluan harian mereka. Ini mencetuskan tekanan kerana setiap hari mereka perlu memastikan wang yang ada mencukupi bagi menampung semua perbelanjaan. Kenapa prestasi kamu macam ni? Bukankah ibu dah beritahu kamu suruh belajar sungguh-sungguh? Akademik ibu tak macam ni tau. Buat mari je kamu ni. Tapi Ibu, prestasi adik meningkat compare yang lepas. Ish, kamu ni macam-macam lah. Apabila ibu bapa meletakkan harapan tinggi, anak-anak sering merasa tertekan kerana takut gagal memenuhi harapan dan bimbang akan mengecewakan ibu bapa mereka. Rasa takut inilah yang akan menimbulkan kebimbangan yang berterusan, terutamanya apabila mereka menghadapi ujian atau peperiksaan penting. Jadi, tekanan akademik juga salah satu punca untuk mendorong kepada stres dan bimbang terhadap seseorang pelajar. Mira,
Awak okey tak ni? Awak nampak risau. Awak nak kita orang tolong apa-apa ke? Tak apalah. Saya okey je ni. Situasi tadi menunjukkan kekurangan diri mendorong pelajar untuk merasa perlu mengejar rakan-rakan yang dianggap lebih cemerlang atau lebih pantas dalam pelajaran. Tuntutan untuk mengikut rentak orang lain ini boleh membuatkan mereka merasa terbeban. Rasa tertekan ini boleh menyebabkan mereka kurang efektif terlibat dalam pembelajaran. Masalah stres dan kebimbangan bukan sahaja mengganggu emosi dan fizikal, malah ianya memberi kesan terhadap tubuh badan seseorang. Antara kesan tersebut ialah mudah marah dan hilang sabar. Jom saya bawa anda semua saksikan sketsa pendek ini untuk anda lebih memahami. Boleh tak perlahan sikit? Saya tengah siapkan tugasan ni. Dah lah nak hantar malam ni. Kenapa nak marah-marah? Kan slow je ni. Kenapa nak marah-marah? Saya penat. Dah tak boleh sabar dengan korang. Selain itu, stres boleh menyebabkan kurang selera makan kerana tubuh menghasilkan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Hormon ini membuatkan tubuh fokus menangani stres dan bukan untuk menghadam makanan. Jika berlarutan, ianya boleh menyebabkan keletihan dan penurunan berat badan. Jom saya bawa kamu semua lihat lakonan yang menunjukkan situasi tersebut. Ya, kenapa asyik termenung je tadi? Tak nak makan ke? Sedap tau kukus ni. Lama, saya tak ada selera. Lagipun, saya stres fikir mak saya kat kampung yang sakit tu. Mungkin awak perlukan rehat ataupun awak boleh cerita masalah awak tu dengan saya. Awak dua boleh jawab ke soalan saya pagi tadi? Okey tau. Maaf cikgu, saya tak dengar. Kenapa ni? Saya tertekan. Tak boleh nak fokus. Jadi awak faham tak soalan saya pagi tadi? Tak faham. Tak apa, saya tolong awak. Video pendek sebentar tadi memperlihatkan seorang pelajar yang kehilangan fokus di dalam kelas akibat stres. Ianya mencerminkan bagaimana tekanan emosi meruntuhkan tumpuan dan semangatnya. Ini menggariskan betapa pentingnya pengurusan stres untuk mencapai kesejahteraan dan kejayaan dalam akademik. Korang macam susah je nak handle stres dan kebimbangan ni. Jom saya tunjuk cara-cara mengatasinya. Cara mengatasi ialah kamu semua perlu berada dalam kelompok yang berfikiran positif. Rakan yang positif boleh memberikan sokongan emosional yang kuat apabila kita berdepan dengan situasi yang sukar. Mereka mampu mendengar tanpa menghakimi, memberi nasihat yang membina dan memahami kesulitan kita. Ini menjadikan kita rasa lebih dihargai dan difahami dan seterusnya dapat mengurangkan stres. Seterusnya, urus masa dengan baik juga dapat membantu korang semua mengatasi masalah stres dan kebimbangan. Pengurusan masa yang baik membantu kita semua menetapkan masa untuk berehat dan melakukan aktiviti yang memberi ketenangan seperti bersenam, bermeditasi atau meluangkan masa dengan keluarga. Rehat yang cukup sangat penting untuk mengurangkan kebimbangan kerana ia memberikan ruang untuk kita memulihkan tenaga dan menyegarkan minda kita. Korang kenal El Hasina? El Hasina influencer betul. Macam pernah dalam untuk saya je. Betul. Dia jurnalis dan pejuang depresi. Kalau korang nak tahu, dia pernah berada dalam situasi sukar sampai ke bila diagnos depresi. Serius lah, tapi apa kaitan depresi dan stres? Boleh ke dia berkongsi secara terbuka macam tu? Stres adalah salah satu punca terjadinya depresi. Sebab tu, kalau kita stres, kita kena cepat-cepat atasi. Betul, pada mulanya, dia tak berani nak berkongsi masalah mental yang dihadapi. Tapi dia tahu yang orang ramai perlu faham realiti depresi tu punca. Luaran mungkin orang nampak dia okey, tapi dalaman siapa tahu. Jadi macam mana dia boleh sampai jadi depresi? Menurut cerita dia, disebabkan masalah emosi. Dia tak tahu cara nak menguruskan stres. Dia lebih banyak pendam berbanding meluap. Lepas tu, macam mana dia tahu dia ada depresi? Bermula bila orang sekeliling dia perasan dengan perubahan diri dia. Contohnya, selalu asingkan diri, tak banyak bercakap, cepat letih dan penat. Tapi, dia menafikan semua tu dan tak berjumpa dengan doktor. Susah tu. Depresi bukannya senang nak sembuh. Ada kesan ke atas hidup dia? Sah kesannya. Dia kata
dia merasakannya diri dia tak berguna. Sampai ke satu tahap, dia nak cederakan diri sendiri. Tapi, kalau sampai ke tahap macam tu, macam mana dia nak pulih? Perlahan-lahan, dia berjumpa dengan doktor setelah diyakinkan oleh orang sekeliling. Dia dapatkan rawatan susulan daripada doktor untuk bina semula kekuatan dalam diri dia. Dalam masa yang sama, dia juga tulis jurnal untuk meluah apa yang dia rasa. Jadi, sedikit sebanyak, itu membantu memulihkannya. Wah, kiranya dia bangkit semula dengan penulisannya. Ya, dan dia selalu ingatkan yang proses pulih tu bukannya senang. Walaupun dia sedang bertarung dengan diri dia sendiri, dalam masa yang sama, dia bantu orang senasibnya untuk pulih sama-sama dengan menghasilkan buku khas untuk merawat depresi. Oh, susah nak jumpa orang macam ni sebab pandangan masyarakat kita terhadap depresi ni masih negatif. Betul tu. Masyarakat masih pandang mereka sebagai pesakit mental ataupun orang gila. Tapi, itu yang dia nak ubah. Al-Hasina selalu kata dia nak beri kesedaran kepada masyarakat yang sebenarnya orang depresi ni tak perlu pun diberi nasihat. Sekadar dengar luahan mereka je, dia mewadai. Betul, dia memang seorang pejuang depresi yang hebat. Melalui perkongsian dia telah banyak membantu orang yang senasib dengannya. Pendengar kisah tentang perjuangan dia membuatkan saya ingin peka terhadap orang sekeliling saya, terutamanya keluarga dan rakan-rakan. Sebagai penutup, kita perlulah mengetahui perbezaan antara stres dan juga kebimbangan demi menjamin kesihatan mental kita. Untuk mengatasinya, kita perlulah bijak dalam mengawal emosi kita, mendapatkan sokongan daripada orang yang tersayang dan bergaul dengan orang yang positif. Ingat, mental kita tanggungjawab kita. Minda sihat, hidup sihat. Luangkan masa, pulihkan jiwa. Stres, kenal pasti dan atasi. Tenang itu hak kita. Terima kasih semua. Bye.